Okey, seterusnya, kita akan sambung macam mana kita menentukan ukuran objek dan ukuran lukisan berskala. Kita lihat dalam buku teks. Okey. Cikgu tunjukkan. Okey. Kita lihat dalam buku teks. Okey. Teks macam mana kita menentukan. Okey. Bagaimana anda menentukan skala ukuran objek atau ukuran lukisan berskala. Okey, kita lihat contoh-contoh yang diberilah. Cuma kita menentukan. Okey, nampak di sini dia beri skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Ukuran objek iaitu sama dengan 1/n. Okey. Kita lihat contoh dia. Okey. Kita lihat contoh yang pertama dahulu. Okey. Contoh, raja di bawah menunjukkan objek PQRS dan lukisan berskala P', Q', R', S' yang dilukis pada grade segi 4 sama. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1/n. Okey, dia minta kita tulis skala tu dalam bentuk 1/n. Okey. Okey, macam mana penyelesaian dia? Okey. Macam tadi, rumus yang di atas tu skala sama dengan ukuran lukisan berskala. Lukisan berskala. Di sini lukisan berskala. Okey, maaf ya, cikgu padam dulu. Okey. Sekejap. Okey. Okey, lukisan. Okey, sikitlah. Berskala. Bahagi lukisan. Salah ni ukiran. Ukuran. Maafkan cikgu. Sini cikgu tertinggal ukuran. Ukuran lukisan berskala dan ukuran objek. Maaflah kalau tulisan cikgu susah kamu membaca. Okey. Okey, jadi dah nampak di sini penyelesaian dia. Kita ambil mana-mana bahagian lah. Okey, contoh di sini dia bagi dia ambil untuk ukuran lukisan berskala. Yang inilah bahagian P yang ni. Objek yang ni. Objek. Maaf cikgu. Lukisan berskala untuk yang ni. Okey, ambil yang tu. Kita ambil satu sisi saja. Okey, contohnya kita ambil sisi ini. P', Q'. Okey. Itu 2. Di sini 2. Okey, 2. Itu untuk lukisan berskala. Untuk objek kita lihat di atas sini. Untuk objek yang samalah. Kalau di sini kita ambil P', Q'. Okay. Kalau di sini kita ambil P dengan Q pula. Okay, di sini 4. Okey, 4. Jadi ukuran lukisan berskala tadi 2 bahagi dengan ukuran objek iaitu 4. Okey, jadi 1/2. Okey, kamu boleh ambil juga untuk bahagian PS di sini. Untuk bahagian PS di sini, PS dengan PS prime, P prime dengan S prime. Boleh ambil juga untuk bahagian SR ni. SR dengan S prime, R prime. Okey, tu. Jadi, skala dia kan dia minta kita tuliskan dalam bentuk nisbah. Okey, jadi kita tuliskan dia dalam bentuk nisbah iaitu dia jadi 1/2. Kan tadi kalau ini 1/2 ni dia sudah dengan 1/n. Yang mana 1/n ni 1
Kalau kita tulis dalam bentuk nisbah, dia jadi 1 nisbah N. Jadi, kalau kita tulis untuk yang 1/2 ni pula dalam bentuk nisbah, okay, dia hampir sama juga, cuma N ni kita ganti dengan 2 saja. Jadi, kita dapat nisbah dia 1 nisbah 2. Okey, ni untuk contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula. Okey. Contoh yang ketiga, objek KLM dan ada lukisan berskala K prime, M prime, L prime. Okey, yang dilukis dalam grid segi 4 sama. Okey, dia mau kita nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk nisbah juga, sama juga yang tadi. Dalam bentuk 1 nisbah N. Okey. Okey, cikgu buat dekat tepi ni. Okey. Ni kamu nampak sini juga boleh rujuk. Kita boleh rujuk juga. Tapi okey. Kita ambil satu sisi. Kalau macam ni cikgu ambil bahagian LM ni lah, LM. Okey. Skala sama dengan kita ambil ukuran lukisan berskala dahulu untuk di atas. Okey, L prime, M prime, kita bahagi dengan LM untuk ukuran objek. Okey. Jadi, untuk yang lukisan berskala, ukuran dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12 bahagi dengan, okey, kita kira pula untuk objek. 1, 2, 3, 4. Okey, ukuran objek bahagian LM ada 4. Jadi, kalau kita bahagi, kita akan dapat 3. Okey, dapat 3. Ini untuk skala dia. Okey, kalau kita tulis dalam bentuk nisbah, okey, biasanya kalau kita dapat nisbah, sekejap. Okey, biasanya kita dapat ada 1/N gini kan. Itu 1 nisbah N. Okey. Kita nampak di sini kita dapat 3. 3 ni dia sama juga dengan 3/1. Okey, 3/1. 3/1 kalau kita tulis ni dalam bentuk nisbah, kita akan dapat 3 nisbah 1. Okey, kita dapat 3 nisbah 1. Tetapi dalam soalan, dia minta kita dalam bentuk 1 nisbah N. Di depan ni mesti 1. Depan ni mesti 1. Jadi, macam mana kita mau jadikan dia 1? Okey, 3 ni, untuk jadikan dia 1, kita kena bahagi dengan 3 lah kan? Bahagi dengan 3. Okey, kalau sebelah kiri kita bahagi dengan 3, sebelah kanan ni pun kita kena bahagi dengan 3 juga. Jadi, 1 ni bahagi 3. Kita akan dapat 1 nisbah 1/3. Okey. Ini adalah skala dalam bentuk nisbah yang dia minta tu. Nisbah 1 nisbah N. Okey, inilah yang kita dapat. 1 nisbah 1/3 jawapan dia. Okey, okey, setakat ni semua faham kan? Okey, itu untuk contoh yang ketiga. Selepas itu, kita lihat pula kepada contoh yang seterusnya. Ini contoh yang seterusnya. Okay. Raja di bawah menunjukkan objek PQR dan lukisan berskala P prime, Q prime, R prime yang dilukis pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Okay. Kita nampak sini ini 1 cm, di sini ada saiz dia 2 cm. Itu kan skala yang digunakan dalam bentuk 1 nisbah N. Okey, dalam bentuk 1 nisbah N. Okey. Macam mana? Okay, kita tengok penyelesaian dia. Okey, kita buat macam biasa. Kita cari
kita tengok skala dia. Kita cari skala lah. Macam mana cari skala? Okay, cikgu ingatkan sekali lagi. Macam mana kita rumus skala. Ukuran lukisan skala kita bahagikan dengan ukuran objek. Ukuran objek. Okey. Okey, jadi kita macam mana kira dia? Okey. Ini di sini dia sudah bagi panduan. Untuk satu kotak ni adalah 1 cm. Untuk satu ni adalah 1 cm. Ni 1 cm. Jadi, okey. Jadi ini untuk objek, ini adalah objek. Ini adalah lukisan berskala. Okey, untuk cari skala dia, kita tengok ukuran lukisan skala dia dulu lah. Lukisan berskala dia dulu. Okey, di sini. Untuk lukisan berskala ni dulu. Okey, kita pilih dulu lah. Kita ambil bahagian QR ni. QR. Okey. Untuk kita ambil ukurannya. Kita pilih QR untuk kita ambil ukurannya. Okey. Untuk lukisan berskala dan objek dia mesti sama. Kalau macam di objek kamu pilih QR, jadi di lukisan berskala kamu kena pilih Q prime R prime. Dia kena sama. Okey, jadi kita tengok ukuran lukisan berskala ni. Okey, dia punya ukuran QR dia. Q prime R prime dia. Untuk lukisan berskala ni dia beritahu pula satu petak ni dia sama dengan 2 cm. 2 cm. Jadi untuk kita ambil bacaan Q prime R prime ni, okey. Untuk satu kotak 2 cm, kalau dua kotak 4, kalau 3 kotak dia ada 6, dia jadi 6 cm. Okey. Jadi 6 cm. Okey. Bahagi dengan ukuran objek. Kalau di sini 1 cm macam biasa saja. 1, 2, 3. Okey, jadi bahagi 3 cm. Jadi kita akan dapat 2. Okey, 2. Okey, 2 ni kan biasanya kalau awal-awal tadi kita tunjukkan di sini. Ni cikgu tunjukkan. Dalam buku teks ni dia beritahu 1/n. Dia sama dalam bentuk pecahan lah. Lebih senang untuk kita tengok. Lebih mudah lah untuk kita tengok. Dia punya macam mana kita mau tukar dia dalam bentuk nisbah tu lah. Okay, jadi kalau 2 saja, dia 2 ni sama dengan 2/1 lah kan. Dia sama juga dengan 2/1. Okey. Okey, kalau kita tulis dalam bentuk nisbah ni, mudah sudah kita tukarkan dia dalam bentuk nisbah. Di mana? Cikgu tiada ruang. Tiada ruang sudah. Okey, tiada ruang tak apa. Okey, cikgu tarik di sini. Okey, cikgu buat di sini. Okey. 2/1. Kalau kita tulis dalam bentuk nisbah, 2 nisbah 1. Kan? Okey. 2 nisbah 1. Di depan, dia mau kita dalam bentuk 1 nisbah n. Di depan ni mesti 1. Macam mana mau jadikan 1? 2 ni kita jadikan dia jadi 1, kena bahagi dengan 2. Jadi, kalau kiri kita bahagi dengan 2, kanan pun kena ikut bahagi 2. Okey. Jadi, kita akan dapat 1 nisbah 1/2. Ini adalah jawapan dia. Skala yang digunakan dalam bentuk, ini adalah skala dia yang digunakan dalam bentuk nisbah. 1 nisbah 1/2. Okey. Ni sama juga, ini kaedah pertama. Ni cikgu tunjukkan ni adalah kaedah pertama. Okey, kaedah kedua, macam mana dia buat? Dia gunakan size grid. Size grid untuk lukisan berskala dan size grid untuk objek. Okey, cuma tengok. Okey. Macam ni untuk lukisan berskala dia terus ambil 2 cm size dia, dan untuk objek 1 cm. Jadi masukkan saja terus. 2 cm bahagi 1 cm kita dapat 2/1.
Oke, sama macam tadi, kita tukar dia dalam bentuk nisbah. Oke, dalam bentuk nisbah, 1 nisbah N. Oke, dapat sama juga lah. Mana-mana yang memudahkan ini adalah kaedah lain dia. Oke, kaedah lain. Oke, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Oke. Oke, contoh kelima. Oke, contoh kelima, dia beri objek KLMN. Oke, ini objek dia. Oke, dan lukisan berskala K prime, L prime, M prime, N prime. Oke, ini lukisan berskala. Dia suruh kita tentukan skala yang digunakan. Oke, tentukan skala yang digunakan. Macam yang kamu nampak ni. Oke, kalau begini kan kita susah mau cari macam mana panjang macam mana panjang dia ni kan. Macam mana kita mau kira panjang ya. Oke, macam mana cara dia? Kita gunakan teorem Pythagoras. Rumus teorem Pythagoras. Kita jadikan dia segitiga ini dan ini. Jadi segitiga lah kan. Macam mana kira dia ni? Kira untuk panjang dia. Oke, so dia gunakan grid 1 cm. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Oke, di bawah 1, 2, 3, 3. Oke. Jadi, apa panjang di sini? Apa panjang di sini? Apa panjang di sini? Oke, guna teorem Pythagoras lah. Macam mana cari Kn? Oke, Kn sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Sama dengan dapat 5. Oke, 5. Kalau kita kata di sini, kita akan dapat 5. Jadi, panjang ni adalah 5 cm. Oke, 5 cm. Ini baru untuk objek. Oke, untuk lukisan berskala sama juga. Kita tarik dia sampai dia jadi bentuk segitiga begini. Oke, pastikan di sini 90 darjah lah. Oke, 90 darjah. Oke, sudah dapat gini. Oke, sama juga kira berapa panjang untuk di sebelah kiri, untuk bawah dan ni. Lepas tu kita cari K prime, N prime. Macam di sini grid dia 0.5 cm. Jadi kiralah. Okey. 0.5 1.0 1.5 2.0. Okey, di sini 2.0. Yang bahagian bawah ni pula okey, dia ada 3 jadi 1.5. Kira macam tadi juga. K prime N prime sama dengan 1.5 square tambah dengan 2 square. Kita akan dapat 2.5. Jadi ini panjang dia adalah 2.5. Okey. Kira macam biasa juga. Tengok ni. Okey, kita tengok macam mana dia buat. Okey. Sama juga kira macam biasa. Okey. K prime N prime kita sudah dapat. K dengan N pun kita sudah dapat. Okey, masukkan dalam formula. Okey, ni 2.5 dengan 5. Okey, masukkan, kita bahagi, kita dapat 0.5. Okey, 0.5. Okey, kita bahagi ni, kita dapat 0.5. 0.5 per 1. Okay, 0.5 per 1. 0.5 ni dia sama juga dengan 1 per 2. Kita boleh tukar dia dalam 1 per 2. Okey. Dia akan jadi 1 per 2. Okey. 1 per 2 per 1. Tengok skala dia 1 per 2 per 1. Skala dia kita dapat 1 per 2 per 1. Jadi depan ni kan kita mau tukar jadi 1. Depan kita mau tukar jadi 1. Jadi sama juga kita mau hilangkan, kita mau jadikan dia 1 saja. Kita nak mau 1 per 2, kita mau 1. Cuma untuk menghilangkan 2, kita darab dengan 2 lah. Okey, supaya kalau darab dengan 2, kita boleh hapuskan, jadi tinggal 1.
Ini sebelah kanan ni pun kena darab dengan 2 juga. Jadi kita akan dapat skala dia 1/2. Okey. Ini kaedah yang kedua sama juga yang tadi. Gunakan size grid lah. Dia masukkan size grid untuk lukisan berskala dan size grid objek. 0.5 dia sama juga. Dia dapat juga skala dia iaitu 1/2. Okey. Itu untuk soalan yang kelima. Okey. Okey, kita tengok di sini. Untuk soalan yang keenam ni pula. Okey, dia beri macam mana? Dia beri soalan dia, sebuah peta dilukis dengan skala dia bagi 1/300,000. Okey, hitung jarak sebenar, dia mau kita cari jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang 3 cm di atas pada peta. 3 cm pada peta. Okey, ni pada peta. Jadi ini adalah lukisan dia punya, kita boleh katakan di sini ini adalah dia punya lukisan berskala lah. Ukuran dia. Berskala. Ukuran dia. Okey. Dia mau kita cari jarak sebenar dia. Jarak sebenar. Okey, kita nampak di sini, kita lihat yang kaedah pertama ni dahululah. Okey. 1/300,000 dia sama juga kita tukarkan dalam bentuk 1/300,000. Sama saja. Sama saja. Okey. Inilah kita tukarkan dia sudah. Ini sama dengan, okey, kita sama dengan okey, 3 cm 3 cm di atas peta, panjang di atas peta bahagi dengan jarak sebenar. Okey, dengan jarak sebenar. 3 cm di atas peta bahagi dengan jarak sebenar. Ini dia sama juga, dia hampir sama dengan dia gunakan konsep rumus skala tu lah. Rumus skala tu. Kan dalam rumus skala tu ukuran lukisan berskala sama juga ni. Ni cikgu tulis ni, kita boleh katakan dia ukuran lukisan berskala lah 3 cm bahagi dengan ukuran objek, ukuran sebenar dia yang kita mau cari ni. Okey, dia hampir sama juga. Okey, jadi macam mana mau cari? Kita darab silang lah. Okey. 3 darab 300,000. 3 darab 300,000. Okey, bahagi 1 cm. Bahagi 1 cm. Jadi kita dapat jawapan dia 900,000 cm. Tapi dia mau dalam kilometer. Dalam kilometer, kita tukar dia, jadi kita dapat 9 kilometer. Okey, kita dapat 9 kilometer. Okey, itu untuk kaedah yang pertama. Okey, untuk kaedah pertama, tengok yang kaedah kedua pula. Kaedah kedua ni, dia menggunakan nisbah. Okey, kita nampak di sini lukisan berskala nisbah objek. Okey, kalau lukisan berskala 1, objek dia adalah 300,000. Okey, dan sama dengan juga 1 cm nisbah 300,000 cm. Okey. Ni, okey, yang ni dia tukar ke km. Cm ke km terus untuk yang 300,000 ni lah. So kan, nanti last dia minta kilometer juga kan. Okey, ni dia tukar pergi kilometer. Lepas tu, okey. Ni adalah berdasarkan skala yang dia bagi tu. Skala yang dia bagi ni. Okey. 1 cm nisbah 3 km. Okey. Di bawah dia pula 3 cm panjang dalam peta nisbah dengan, okey. Ni sepatutnya yang kita akan cari di sini. Okey. Macam mana 1 cm boleh pergi jadi 3 cm? Kita tengok. 1 ni kena darab dengan 3, dia akan jadi 3 cm lah kan? Okey, dia akan jadi 3 cm. Okey. Jadi, untuk yang di sebelah nanti ni, 3 cm, 3 km ni nanti, kita akan darab dengan 3 juga untuk dapatkan 9. Okey. Okey, untuk dapatkan 9. Ini sepatutnya untuk awal-awal ni kosong.
Ini tempat kosong. Oke. Dia kena ikut yang atas ni lah. Oke. Satu ni macam mana dapat 3, kita kena dapat dengan 3 baru dapat 3. Jadi 3 ni kita kena dapat dengan 3 baru dapat 9. Sini dia tulis jawapan 9 km. Oke, jadi jarak sebenarnya 9 km. Sama saja. Oke, pilih mana yang kamu rasa mudah untuk kamu jawab soalan nanti. Kaedah yang cikgu rasa yang pertama ni lah. Oke, sikit. Oke. Jadi kita tengok soalan yang ketujuh. Soalan dia hampir sama juga. Peta negeri Johor dilukis dengan skala 1 cm kepada 10 km. 1 cm kepada 10 km. Oke, jadi dia minta kita hitung jarak sebenar. Sama juga dia minta cari jarak sebenar di antara ruang dan air hitam jika jarak di atas peta ialah 2 cm. Oke. Oke, kita tengok penyelesaian dia lah. Oke, tengok kaedah yang pertama ni. Dia hampir sama juga dengan soalan yang 7 tadi ni. Soalan 6 tadi. Apa cikgu? Dia hampir sama dengan soalan 6 tadi. Macam mana dia buat? Oke, tengok ni. Skala sama dengan jarak pada lukisan bagi jarak sebenar. Oke, satu skala dia 1 cm kepada 10 km. Oke, 1 cm kepada 10 km. Jadi, jarak pada lukisan iaitu 2 cm bahagi dengan jarak sebenar yang kita mau cari tu. Oke, kita selesaikan dan kita akan dapat jarak sebenar ni iaitu 2 cm kita akan darab dengan 10 km bahagi dengan 1. 2 cm darab dengan 10 km bahagi dengan 1. Dan kita akan dapat jarak sebenar dia iaitu 20 km. Cikgu tunjukkan untuk kaedah yang pertama saja. Kaedah kedua ni sama juga yang macam cikgu terangkan yang di atas slide tu lah. Kita teruskan dengan contoh yang ke-8. Tengok. Khairul melukis segi empat sama dengan skala 1/1/3. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama tersebut ialah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam cm lukisan berskala? Dia tanya untuk lukisan berskala pula di sini. Kita keluarkan rumus dia tu. Skala ni sama dengan sisi lukisan berskala bahagi dengan sisi objek yang sepadan. Maksudnya objek yang sepadan ni maksudnya kalau contoh macam tadi yang segi empat tu segi empat lah contoh lah, ini contoh segi empat. Kalau objek ini image. Kalau di objek kita ambil bahagian atas sini, untuk bahagian lukisan berskala ni pula kita ambil bahagian atas juga. Mesti sepadan, mesti sama. Tak boleh tak sama. Nanti dia punya jawapan tak sama lah, tak valid. Sekejap. Jadi terdapat di sini skala dia tadi di atas 1/1/3. 1/1/3 dia sama juga dengan 1 bahagi dengan 1/3. Tengok di sini. Jadi sisi lukisan berskala ni kita tak tahu, yang kita mau cari sisi objek yang sepadan ni. Ni 6 cm dia bagi. Jadi mana? Selesaikanlah. Ini ke sebelah. 6 darab 1 sepertinya. 6 darab 1 bahagi 1/3. Sama juga dengan 3 darab 6.
3 darab 6 cm. Okey. Kita dapat panjang sisi lukisan berskala adalah 18 cm. Okey, yang kaedah 2 ni sama juga. Sama macam yang atas-atas tadi tu. Okey. Okey. Okey, itu untuk bahagian macam mana kita mau menentukan ukuran objek dan ukuran lukisan berskala. So, nampak ada 8 contoh, ada 7 contoh ni semua. Total lihat 7 contoh semuanya. Okey, yang sudah kita lihatlah dalam macam mana kita mau menentukan ukuran objek dan ukuran lukisan berskala ni. Okey, jadi kita balik kepada slide. Okey. Okey, slide. Okey, kesimpulan. Kita masuk kepada bahagian kesimpulan sudah. Okey. Itu kesimpulan. Okey, apa yang sudah kita belajar hari ini? Apa yang kamu dapat belajar hari ini? Okey, kita tengok yang pertama, hubungan antara ukuran sebenar objek dan lukisan pelbagai saiz objek. Okey. Okey, ini yang pertama. Yang kedua kita lihat. Okey, ini yang tadi kita baru belajar tadi iaitu ukuran objek dan ukuran lukisan berskala. Dan yang ketiga, skala dalam bentuk nisbah 1, nisbah n. Ini macam mana menggunakan rumus skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Ini rumus yang kita gunakanlah tadi untuk sepanjang kita mencari untuk ukuran objek dan ukuran lukisan berskala tu kita gunakan rumus yang ni. Okey. Okay, sama juga dengan ini skala dalam bentuk nisbah 1 nisbah n. Perhatikan dalam soalan jikalau dia minta dalam bentuk nisbah begini dia bagi situasi. Okey, kena ikutlah apa yang soalan minta. Okey, kalau dia minta dalam bentuk nisbah, bagi bentuk nisbah. Okey. Kalau dia minta dalam kilometer, jarak sebenar tu dalam kilometer ke dalam cm ke kena perhatikanlah. Okey. Jadi, okey. Itu untuk kesimpulan. Okey, jadi kita masuk pada bahagian kerja rumah. Okey, sudah belajar, dapat ilmu, jadi kena praktikkan dengan buat kerja rumah, buat latihan yang cikgu bagi ni. Okey, kerja rumah. Okey, dalam buku teks, muka surat 94 dan 95, buat uji minda 4.1b semua. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, dia hampir sama juga dengan latihan-latihan yang kita buat tadi lah. Latihan contoh yang tadi kita buat dalam buku teks tu. Okey, boleh rujuk dekat situ. Rujuk semula dekat situ. Okey. Okey, kalau kamu ada apa-apa persoalan, boleh terus message cikgu lah. Sama ada kamu mau tanya di grup ataupun chat cikgu personal. Okey, nombor cikgu di nombor cikgu lah. Okey. Rasanya itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi jangan lupa kalau ada apa-apa persoalan, jangan lupa terus tanya cikgu sama di grup ataupun personal. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.